Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Adnan bin Yusuf, Ketua Jabatan Pembangunan Insaniah Guru, yang dihormati Tuan Hajah Nuraini binti Ibrahim, Ketua Jabatan Disiplin dan Kebajikan Guru, barisan guru-guru, barisan urus setia, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya berasa amat berbesar hati kerana dapat hadir bersama-sama di Majlis Profession Perguruan dan Isu Etika Guru bagi tahun 2021 bagi memberi penerangan dan pembentangan serta taklimat kepada guru-guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Syabas saya ucapkan kepada bahagian urus setia Kementerian Pendidikan Malaysia kerana menjayakan program pada hari ini. Sebelum saya meneruskan kalam, suka ingin saya memperkenalkan diri. Nama diberi adalah Muhammad Shu'aib bin Sangkrah, iaitu Pegawai Penerangan Tata Tertib Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekalung penghargaan juga buat semua barisan guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia pada hari ini yang dapat meluangkan masa untuk hadir bagi mendengar perkongsian taklimat pada hari ini. Tujuan program ini adalah untuk mempertingkatkan kredibiliti serta profesionalisme guru dalam bertugas di sekolah, di samping memberi pendedahan kepada barisan guru-guru yang baru mengenai isu dan permasalahan etika di kalangan guru yang pernah berlaku di dalam dunia pendidikan masa kini. Saya mengharapkan dengan kehadiran semua barisan pendidik di hadapan saya ini akan mengambil manfaat dengan perkongsian yang diberikan oleh saya serta pulang ke sekolah masing-masing dengan membawa 1001 kebaikan serta pemangkin dalam menjalankan tugas dengan baik dan cemerlang bagi mendidik anak bangsa kerana mereka itu adalah aset negara dalam memacu kejayaan negara ke peringkat global. Baik, kita akan berpindah kepada slide yang pertama, iaitu profession perguruan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Profession perguruan ini adalah profession yang tertua di dunia. Profession perguruan adalah antara profession yang tertua di dunia ini. Dalam tempoh itu, perubahan demi perubahan telah berlaku dalam pelbagai aspek serta penambahbaikan dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran. Kalau dahulu pelajar pergi ke sekolah dengan serba kekurangan fasiliti di sekolah, tetapi sekarang pelajar cukup selesa dalam menjalankan proses pembelajaran di sekolah. Guru sentiasa komited menjalankan tugas dalam apa sekalipun keadaan dan juga suasana. Walaupun kekurangan, guru tetap berusaha untuk sempurnakan. Sudah pun sempurna, guru tetap juga melakukan yang terbaik dalam menjalankan amanah mendidik pelajar di sekolah. Begitu mulia dan tingginya martabat seorang guru di mata manusia. Yang kedua, profession perguruan ini adalah pengubah suaian misi dan visi pendidikan pada masa kini. Selari dengan itu, guru merupakan elemen yang paling penting dalam mencorakkan style pengajaran yang berkesan agar segala matlamat dalam dunia pendidikan ini dapat dicapai secara optimum. Ledakan dunia sains dan teknologi pada masa kini menambahkan lagi cabaran yang perlu dihadapi oleh guru dalam menentukan mod pengajaran yang terbaik. Sekiranya suatu ketika dahulu, tugas utama guru adalah sebagai penyampai pengajaran, namun pada masa kini, guru lebih bertindak sebagai facilitator atau pemudah cara dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, dalam profession perguruan ini, guru adalah pembentuk sahsiah, pelajar cemerlang. Guru perlu sentiasa menonjolkan model tingkah laku yang baik kepada pelajar. Ini kerana di sekolah, pelajar menganggap guru adalah ibu bapa mereka. Mereka menjadikan guru sebagai role model terhadap pembentukan hala tuju hidup mereka. Dengan keprihatinan dan sikap guru terhadap pelajar, mereka akan mudah dibentuk dengan nasihat dan kata-kata oleh seorang guru.
Tidak dinafikan bukan semua pelajar seperti itu, tetapi tindakan guru serta tingkah laku guru mampu menundukkan hati pelajar yang keras. Teguran dengan kasih sayang mampu melenturkan sifat ego seorang pelajar, seterusnya mampu mengubah personaliti yang lebih baik. Guru tidak lagi hanya berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran di sekolah, bahkan juga berperanan dalam menterbiah dan membentuk peribadi seorang pelajar. Hasil usaha guru inilah yang akan melahirkan individu pelajar yang berpengetahuan serta mempunyai nilai sahsiah yang tinggi di kalangan masyarakat. Seterusnya, mampu menjadi contoh kepada pelajar-pelajar yang lain. Dan yang terakhir bagi profesi perguruan ini yang perlu kita tahu adalah guru sebagai perlu terbuka menerima pendapat sekeliling. Dalam aspek pengajaran pula, seorang guru itu perlu sentiasa mengamalkan sikap keterbukaan dalam menerima segala kritikan dan pendapat dari orang sekeliling. Hal ini penting bagi memastikan usaha untuk memperkasakan martabat profesi perguruan dapat dicapai. Sehubungan dengan itu adalah amat penting untuk seorang yang memilih kerjaya sebagai guru menjalani latihan sebelum memulakan perkhidmatan. Baik, kita berpindah kepada slide yang kedua, iaitu mengenai accountability keguruan. Apa yang kita tahu mengenai accountability keguruan? Accountability keguruan ini termasuk dalam nilai-nilai profesionalisme guru. Bukan hanya guru, semua penjawat awam mahupun swasta ataupun segala jenis pekerjaan di dunia ini memerlukan kepada pekerja yang mempunyai accountability. Accountability bermaksud kewajipan untuk memberi jawapan dan penjelasan mengenai suatu tindakan dan prestasi kepada sesiapa yang berhak untuk mendapat jawapan dan penjelasan. Selain itu, accountability didefinisikan sebagai tanggungjawab seorang terhadap profesinya. Accountability guru pula merupakan tanggungjawab yang perlu dijalankan dengan sebaiknya oleh seorang guru dalam profesinya. Nilai ini sangat penting untuk diterapkan bagi setiap pekerja kerana nilai accountability ini dapat memastikan objektif yang digariskan oleh sebuah organisasi ataupun sekolah dapat dicapai dengan segala perancangan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Kepentingan accountability keguruan. Yang pertama, apakah kepentingan accountability keguruan ini dalam dunia pendidikan pada hari ini? Yang pertama, accountability keguruan ini mampu menjaga imej profesi keguruan dan meningkatkan nilai. Penting bagi seorang guru dalam memelihara accountability dalam bertugas sebagai seorang guru. Ini kerana kesan daripada pemeliharaan terhadap accountability guru ini mampu memelihara imej profesi guru. Dengan tanggungjawab yang tinggi, masyarakat akan sentiasa menghormati profesi seorang guru serta menghargai nilai tugas seorang guru. Seorang guru adalah ejen pengubah bagi sesuatu individu. Dengan seorang guru itu mampu membentuk hala tuju hidup diri seseorang ke arah yang lebih baik. Bayangkan, sekiranya tugas mulia ini tidak dijaga accountability-nya, maka lahirlah persepsi serong terhadap profesi guru. Dari profesi yang mulia mampu menjatuhkan profesi ini ke tahap yang paling hina kerana tidak menjaga tanggungjawab yang diamanahkan. Yang kedua, kepentingan accountability keguruan ini. Undang-undang yang disabitkan dipatuhi dengan baik. Dengan rasa tanggungjawab yang wujud dalam profesi keguruan ini mampu akan menjadikan seorang guru itu sentiasa patuh dan taat pada setiap arahan dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat Perkeliling Ikhtisas dan Undang-Undang Penjawat Awam sentiasa dijadikan manual dalam gerak kerja seorang guru. Apabila kesedaran yang tinggi mengenai accountability ini dalam diri guru, maka undang-undang yang telah digariskan sebagai panduan mudah untuk diikuti. Dan kepentingan yang ketiga mengenai accountability keguruan adalah memupuk
profesionalisme keguruan. Dengan kesedaran yang tinggi dalam diri seorang guru terhadap accountability-nya, maka ianya mampu menjadi satu pemangkin semangat dalam memupuk sikap profesionalisme dalam diri seorang guru. Dari segi keterampilan, seorang guru setiap hari kemas dan segak ketika hadir ke sekolah. Baju dan kasut sentiasa dipakai mengikut etika dan peraturan yang ditetapkan dan tidak memakai pakaian yang melanggar etika ketika hadir ke sekolah. Dari sudut kehadiran pula, tepat pada masanya, seperti yang dijadualkan oleh peraturan sekolah. Bimbingan dan pengajaran pula kepada murid diaplikasikan pada tahap yang paling maksimum bagi menzahirkan sikap profesionalisme yang wujud dalam diri seorang guru. Ini semua berlaku apabila dasar hati seorang guru menitik beratkan mengenai sifat accountability dalam diri seorang guru. Baik, kita berpindah kepada slide yang seterusnya, iaitu slide accountability guru. Dalam profesion keguruan, accountability merangkumi beberapa aspek. Seorang guru perlu menjelaskan tanggungjawab dengan baik, amanah dan agar kesemua aspek ini dapat dibentuk mengikut acuan yang diharapkan. Antara aspek tersebut adalah sekolah, tingkah laku, murid, community dan negara serta profesion. Saya tidak akan sentuh semua aspek, cuma akan menekankan beberapa aspek yang saya kira amat dekat dengan guru pada hari ini. Yang pertama, aspek pertama adalah aspek sekolah. Sekolah merupakan institusi di mana guru, pelajar dan pentadbir berkumpul untuk menjalankan misi mendidik anak bangsa. Sekolah merupakan pusat lahirnya cendekiawan yang memberikan sumbangan untuk memajukan negara. Oleh yang demikian, guru perlu bersifat accountability demi menjadikan sekolah sebagai pusat penyebaran ilmu. Antara perkara yang perlu dilaksanakan oleh guru yang berkredibiliti adalah yang pertama, menggunakan pedagogi kontemporari sejajar dengan perkembangan kognitif pelajar. Yang kedua, berusaha merealisasikan visi dan misi sekolah. Aspek yang kedua adalah dalam accountability guru ini adalah murid. Bagi kacamata seorang guru, murid merupakan prospek yang perlu diberikan didikan yang terbaik. Murid dididik oleh guru agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara. Ilmu dicurahkan mampu membentuk mereka menjadi seorang yang mampu menghadapi cabaran yang mendatang. Oleh yang demikian, seorang guru perlulah menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi di dalam bilik darjah, mematuhi masa mengajar yang ditetapkan agar pelajar dapat memaksimumkan waktu pengajaran yang cukup. Guru mampu meraihkan perbezaan tahap kognitif pelajar dengan menggunakan pendekatan yang berbeza dalam pengajaran. Dan yang terakhir, bersikap adil terhadap pelajar tanpa dipengaruhi emosi, bangsa, agama, fizikal dan juga sebaliknya. Aspek yang ketiga yang ingin saya sentuh pada hari ini adalah aspek tingkah laku. Tingkah laku seorang guru perlu dijaga untuk menunjukkan teladan kepada masyarakat dan memelihara imej profesion guru. Tingkah laku seorang guru penting bagi memelihara maruah diri. Antara accountability guru terhadap tingkah lakunya adalah guru perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, guru perlu bertindak sebagai suri tauladan ataupun role model buat masyarakat sekeliling. Yang ketiga, guru mestilah bijak menguruskan keuangan dengan bijak. Baik, kita berpindah kepada slide yang seterusnya, iaitu etika profesion perguruan. Dalam etika profesion perguruan, saya ingin menyentuhkan mengenai definisi etika profesion perguruan. Definisinya adalah tingkah laku seorang guru yang diterima oleh sekumpulan masyarakat. Etika menggambarkan nilai-nilai baik yang harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkah laku yang dikatakan beretika adalah tingkah laku yang baik, mengandungi nilai-nilai murni dan boleh menjamin kesempurnaan serta keharmonian hidup individu dalam kumpulan tersebut. Maka etika merujuk kepada suatu sistem dasar tingkah laku bagi satu kumpulan masyarakat ataupun organisasi. Sistem dasar ini meliputi dan memperlihatkan nilai-nilai moral yang baik, yang buruk, yang betul dan yang salah. Satu bentuk penyataan yang diguna pakai ini adalah bertujuan bagi memberi satu petunjuk atau garis panduan kepada ahli masyarakat ataupun organisasi
berkenaan. Objektif etika Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang pertama, menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan bagi mempertimbangkan kualiti kerja. Sebagai penjawat awam, sesuatu tindakan itu perlulah didasarkan kepada niat kita yang baik dan betul, bukannya atas sebab perkara yang lain, tidak selari dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Misalnya, bekerja dan membuat kerja amal untuk mendapat sanjungan dan nama, pangkat dan juga kedudukan. Yang kedua, objektif etika Kementerian Pendidikan Malaysia adalah meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi. Sentiasa bekerja dengan ikhlas dan bertanggungjawab terhadap agama dan negara dalam bidang profesion masing-masing. Dari segi perlakuan yang baik, cara bekerja individu adalah ke arah mencapai hasil yang berkualiti di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, sebagai warga Kementerian Pelajaran Malaysia, kita perlu menunjukkan penampilan diri, pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa. Pegawai-pegawai Kementerian Pelajaran juga haruslah menghasilkan kerja berkualiti secara berterusan, memberikan kepuasan kepada pelanggan, sikap penghargaan dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. Penjawat awam juga harus menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing, dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan dan menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat. Baik, untuk nilai utama etika kerja KPM, yang pertama adalah amanah. Amanah adalah sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Bagaimana amanah itu dapat dijalankan? Contohnya ialah bersikap jujur dan setia kepada organisasi, menyiapkan tugas tepat pada masanya yang ditetapkan dan tidak menggunakan waktu bekerja di pejabat untuk urusan peribadi. Yang kedua, antara nilai utama etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia ini adalah benar. Bercakap benar dan menepati janji. Penjawat awam itu mestilah tidak berbohong atau mungkir janji kerana ini adalah satu amalan yang tidak wajar dan patut dielakkan. Yang ketiga adalah bijaksana. Penjawat awam ataupun guru-guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia harus menggunakan pemikiran bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan yang sesuai. Mereka juga harus mempunyai pemikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama. Dan yang keempat adalah bersyukur. Setiap individu, tidak kira pelajar, guru, pemimpin, pendidikan mahupun penjawat awam, harus mempunyai perasaan dan perlakuan menghargai pemberian yang diterima, berpuas hati dengan anugerah dan pemberian yang diterima itu. Dan yang kelima, antara etika nilai utama iaitu nilai etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia adalah dedikasi. Amalan ini merujuk kepada sikap individu yang rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti. Yang keenam adalah ikhlas, bermaksud berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran. Dan yang ketujuh adalah penyayang. Interaksi yang sihat ini akan menguntungkan semua pihak kerana sifat kekitaan akan terjelma dalam diri seorang guru. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian mengenai etika, profesionalisme, etika, accountability ini dapat memberi pemangkin semangat kepada guru untuk terus bertugas di sekolah masing-masing dengan lebih berhemah dan dedikasi, insya-Allah. Sekarang kita akan berpindah kepada isu etika guru yang pertama yang ingin saya datangkan kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, iaitu isu etika guru. Yang pertama yang ingin saya datangkan adalah isu rotan. Daripada keratan akhbar yang saya lampirkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini adalah antara kes isu etika guru yang pernah berlaku dalam dunia pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia pada hari ini. Kes yang pertama ini adalah murid didakwa cedera di rotan oleh guru kerana kesalahan tidak membawa buku. Keratan akhbar yang kedua adalah kes yang kedua, guru agama merotan pelajar sehingga cedera kerana tidak solat berjemaah. Kes yang ketiga iaitu guru didakwa rotan, sepak pelajar sehingga cedera kerana tidak siap kerja yang diberikan. Baik,
Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada pandangan guru-guru yang bijaksana di hadapan saya ini, persoalan yang ingin saya lontarkan adalah, adakah wajar seorang guru menggunakan rotan di sekolah bagi permasalahan di atas? Sebelum kita jawab, mari sama-sama kita tonton video yang saya sediakan ini. Hoi, kau yang cubit anak aku kan? Kenapa cik Berani kau cubit anak aku. Wajar kau. Wow. Kenapa ni? Cikgu ni dia cubit anak saya. Dia cakap anak saya ponteng kelas. Oh, Encik tak nak anak Encik kena sentuh langsung lah dengan cikgu. Jom ikut saya. Kat mana ni? Ini ialah sekolah Planet Marih. Jom ikut saya. Baik. Kat Planet Marih ni, cikgu tak dibenarkan langsung untuk sentuh murid. Baik murid-murid. Aiman, Oi, dia sentuh aku, oi. 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 Jom saja gue. Bukan setakat cikgu tak sentuh. Apa saja pelajar nak buat, cikgu akan bagi sokongan penuh. Contohnya, kalau mereka nak ponteng kelas, kami akan ajar mereka cara lompat pagar yang betul. okey lompat. Okey, jangan takut. Okey, lagi, okey. Cikgu, ada orang mati, cikgu. Panggil penggali kubur cepat. Kau nampak tu? Kat Planet Marih, kita dah ajarkan cara pernafasan yang betul. In. Out. In. Out. Bagus. Macam ni yang kita nak. Selain cara pernafasan yang betul, kita ajar student-student kita untuk mempunyai cita-cita yang tinggi. Jadi kami ajar mereka cara terbang yang betul. Willy mana Willy? Ikan lah sekali. Dan Alhamdulillah ramai dari pelajar kita yang telah berjaya terbang ke rahmatullah. Habis tu macam mana saya nak daftar anak saya ke sekolah ni? Ikut saya. Baik Encik, ini Encik punya hasil X-ray ya. Tahniah Encik. Encik diterima di Planet Marih. Seterusnya, Guru Cemerlang pada tahun ini dengan sejumlah saman 2 bilion. Cikgu Koko. Saya nak ucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang sentiasa menaman saya. Teruskan saman saya. Tanpa saman anda, saya tak mampu diri kat sini. I don't know what to say, so let me say this in English. In the beginning. Baik, Alhamdulillah. Saya harap guru-guru, tuan-tuan, puan-puan semua dapat mengambil manfaat ataupun dapat membuka pemikiran kepada dalam diri tuan-tuan, iaitu mengenai soalan yang saya lontarkan ketika tadi. Menjawab persoalan tadi, jawapannya adalah guru wajar menggunakan rotan di sekolah, tetapi terdapat cara dan kaedah yang telah digariskan oleh surat perkeliling ikhtisas yang diedarkan. Baik, sama-sama kita lihat antara isi kandungan surat perkeliling ikhtisas berkenaan dengan rotan. Baik, surat perkeliling ikhtisas Bil 7/2003, kuasa guru merotan murid. Kuasa merotan murid telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan sejak sekian lama. Kuasa merotan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan berasaskan peruntukan yang disediakan oleh peraturan-peraturan pelajaran, iaitu Disiplin Sekolah 1959 di bawah Ordinan Pelajar 1957. Dalam Peraturan 6 dinyatakan dengan jelas bahawa guru besar sesebuah sekolah boleh dari semasa ke semasa
tertakluk kepada apa-apa syarat dan hal yang difikirkannya patut mewakilkan kuasa disiplin sekolah dan kuasa menjalankan hukum kepada guru-guru lain di sekolah atau kepada murid yang ditetapkan olehnya bagi maksud itu. Tetapi kecuali yang disebut di atas, tidak seorang guru pun atau murid boleh menjalankan kuasa melainkan dengan arahan tertentu. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan berharap kuasa yang diberikan itu digunakan oleh pihak sekolah dengan mematuhi Peraturan 5 di bawah ordinan yang sama, iaitu Peraturan 5 berbunyi, bagi maksud menjaga disiplin di kalangan murid-murid, guru besar hendaklah mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang biasa sebagaimana perlu atau bermanfaat, dengan syarat bahawa hukuman dera kepada murid-murid perempuan adalah dilarang. Maka di sini menunjukkan bahawa rotan dilarang kepada kepada pelajar perempuan. B. Hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh seorang guru atau lain-lain kaki tangan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang ringan di tapak tangan ataupun di punggung yang berlapik dengan pakaian dan hendaklah difahamkan hanya oleh guru besar ataupun dengan kuasa nyata yang diberi olehnya dalam hal yang tertentu. Maka di sini menunjukkan bahawa guru boleh menggunakan rotan dengan diberi kuasa oleh guru besar, iaitu dengan syarat tidak mencederakan pelajar tersebut. Boleh dirotan hanya di tapak tangan ataupun di punggung, itu pun dengan berlapik dengan pakaian. Kemudian, yang kedua, satu rekod mengandungi semua hukuman yang dijalankan di bawah perenggan 1 hendaklah disimpan secara sulit. Maknanya, iaitu setiap rekod yang telah dijalankan ataupun yang dilakukan oleh pelajar hendaklah direkod dalam rekod disiplin sekolah. Dalam melaksanakan hukuman rotan, pengetua ataupun guru besar dan guru-guru yang diberikan kuasa hendaklah sentiasa menyadari bahawa rotan adalah sebahagian daripada proses pendidikan, iaitu guru menggunakan rotan hanya untuk pendidikan, bukan untuk melempias kemarahan. Dan yang keempat, hukuman rotan di khaliat ramai, sama ada dalam perhimpunan atau di bilik-bilik yang sedang berlangsung proses pengajaran dan pembelajaran adalah dilarang. Maka apabila guru hendak menjalankan hukuman rotan ini, maka tidak dibenarkan sama sekali melakukan di hadapan khaliat ramai. Baik, di sini ada beberapa cadangan penyelesaian bagi guru dalam isu etika, iaitu penggunaan rotan, supaya mana guru-guru tidak terlanjur dalam menggunakan rotan kepada melempias kemarahan kepada pelajar. Antara cadangan yang saya cadangkan bagi penyelesaian isu ini adalah, yang pertama, bertindak mengikut kewarasan. Seorang guru perlu tingkatkan kesabaran serta luaskan hati, seluas hati lautan dalam berdepan dengan masalah pelajar. Saya faham tidak semua pelajar yang baik, tidak semua pelajar yang mendengar kata. Bahkan seorang guru itu perlu bertindak mengikut kewarasan dalam menjalankan tugas dan denda yang diberikan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelajar. Jangan terlalu mengikut perasaan sehingga mampu meruntuhkan profesionalisme guru di mata masyarakat. Yang kedua, antara tindakan penyelesaian yang saya cadangkan adalah membuat laporan terus kepada pengetua. Jika terdapat permasalahan yang timbul di kalangan guru dan pelajar yang sukar diputuskan denda dan akibatnya, maka guru hendaklah merujuk kepada pengetua ataupun guru besar bagi berbincang dan mengambil tindakan yang paling relevan dalam mendidik dan membentuk pelajar tersebut. Dan yang ketiga, antara cadangan yang saya cadangkan adalah memaklumkan kepada ibu bapa secara bertulis kesalahan yang dilakukan oleh pelajar. Guru hendaklah melaporkan secara bertulis kepada ibu bapa pelajar tersebut. Perkara ini perlu kerana apa? Bagi mengelakkan pertuduhan tanpa bukti kepada guru. Sekiranya ada laporan bertulis, bukti kesalahan tersebut jelas dan boleh direkodkan. Dan yang keempat, antara cadangan penyelesaian bagi isu ini adalah merekodkan kesalahan pelajar dalam buku disiplin.
Guru perlu melibatkan guru disiplin bagi setiap kesalahan yang dilakukan oleh pelajar supaya mana kesalahan dan tindakan yang diambil oleh guru direkod bagi penggunaan masa akan datang sebagai bahan bukti sekiranya ada pertikaian yang timbul oleh pihak pelajar. Isu etika guru yang kedua yang saya datangkan di sini adalah iaitu mengenai kesantunan guru. Guru diminta untuk lihat keratan akhbar yang saya masukkan dalam slide ini, iaitu kalau kita lihat kes yang pertama adalah cikgu naik angin baling kasut sehingga koyak kepada kepala pelajar. Kes yang kedua, guru sebuah ILP memaki pelajar, tumbuk pelajar, sepak pelajar ketika mengajar. Kes yang ketiga, guru dan pelajar bergaduh di sekolah. Semua perkara yang berlaku ini sangat jelas meruntuhkan profesionalisme seorang guru di mata masyarakat. Langsung menghilangkan kesantunan guru yang sepatutnya guru itu seorang penyayang, guru itu seorang hati yang besar dan luas, guru itu sama-sama menjadi seorang yang mengasihi di antara satu dengan yang lain. Sama-sama kita renungkan. Kesantunan guru ini adalah kesopanan dan kehalusan budi bahasa atau budi pekerti guru sebagai role model bagi kedua hasanah kepada pelajar. Baik, sekarang ini saya sediakan video bagi menerangkan isu etika guru yang pernah berlaku dalam dunia pendidikan kita. Iaitu video pertama, iaitu guru belasah pelajar. Mari sama-sama kita saksikan. Polis memanggil seorang guru lelaki berusia 30-an untuk diambil keterangan berhubung perbuatannya menampak, menendang dan mencekik seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun di sebuah sekolah asrama di Alor-Star, Kedah. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Muhammad Rozi Jidin berkata siasatan dijalankan berkaitan kes itu viral di laman sosial Facebook. Kejadian berlaku kira-kira jam 11 malam 1 Februari lalu di asrama sekolah terbabit yang terletak dekat Jalan Stadium. Pelajar terbabit dibawa menjalani pemeriksaan di Hospital Sultanah Bahiyah sejurus selepas kejadian. Siasatan awam dapati punca kejadian berlaku dipercayai akibat masalah dalaman yang membuatkan guru terbabit marah dan bertindak sedemikian. Namun siasatan masih diteruskan dan pihaknya akan memanggil pelajar terbabit untuk memberi keterangan. Menerusi video berdurasi 20 saat itu, guru lelaki terbabit dilihat marah lalu menampar muka, menendang dan mencekik leher pelajar terbabit di hadapan kumpulan pelajar di dalam dewan sekolah berkenaan. Di sini jelas menunjukkan bagaimana hilangnya kesantunan guru dipandang mata masyarakat dan juga pelajar. Surat Perkeliling Ikhtisas Bil 10/2001 menyatakan bahawa semua guru adalah guru disiplin. Saya ingin mengambil keratan daripada surat Perkeliling Ikhtisas ini, hal yang ketiga itu yang berbunyi, oleh hal yang demikian adalah dengan jelas bahawa semua guru telah diperuntukkan dengan tanggungjawab untuk memastikan murid-murid mempamerkan tahap disiplin yang tinggi. Bagi mencapai matlamat tersebut, guru hendaklah berfungsi sebagai guru disiplin dan berperanan membimbing murid-murid supaya sentiasa mengamalkan tingkah laku dan disiplin yang baik. Maka di sini, apabila hilangnya kesantunan dalam diri seorang guru, bagaimana mungkin guru tersebut mampu mempamerkan tingkah laku dan disiplin yang baik kepada pelajar? Oleh itu, guru-guru yang saya hormati sekalian, isu yang sering berlaku di dalam dunia pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ini ialah bagaimana hilangnya kesantunan guru di mata pelajar. Antara cadangan penyelesaian dalam isu ini, yang pertama adalah pemantauan daripada pihak pentadbiran sekolah. Peranan pihak pentadbir sekolah untuk menganjurkan program berkaitan pengurusan tekanan sama ada dalam bentuk bengkel, kursus ataupun seminar. Hal ini kerana program pengurusan tekanan mampu membantu individu mengurus punca-punca tekanan selain diberikan input-input tentang cara menterjemah perasaan dengan cara yang betul tanpa mengganggu prestasi kerja. Yang kedua adalah menghadiri kursus tanggungjawab pendidik. Maka nilai murni seperti kemanusiaan, kasih sayang, nilai, moral, etika, tanggungjawab dan sebagainya perlu diterapkan ke dalam diri seorang guru.
Nilai hidup yang baik ini dapat memelihara mereka daripada melakukan tindakan yang agresif yang bertentangan dengan norma dan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, para guru perlu melibatkan diri secara produktif dalam setiap proses perubahan yang mempunyai tujuan moral yang dikaitkan dengan tugas dan tanggungjawab mereka. Dan yang ketiga adalah pemilihan guru yang layak. Calon-calon guru yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan Malaysia perlulah bukan dalam kalangan graduan yang menjadi profesion keguruan sebagai kerjaya terakhir. Hal ini kerana sekiranya profesion ini adalah profesi pilihan yang terakhir bagi calon guru tersebut, minat utama terhadap profesion ini sebenarnya hanya sedikit sahaja dan akibatnya selepas 2 atau 3 tahun menjadi guru, mereka mula bosan tugas sebagai seorang guru. Isu etika guru yang ketiga yang ingin saya datangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah isu ponting. Baik, sebelum saya menerangkan mengenai isu ponting ini, marilah sama-sama kita melihatkan video yang telah saya sediakan ini. Kementerian Pendidikan Malaysia kecewa jika benar dakwaan bahawa aduan seorang remaja di Kota Bulet Sabah mengenai ketidakhadiran seorang guru di sekolahnya selama 7 bulan tidak diendahkan sebelum ini. Timbalan Menterinya Teo Ni Ching berkata kejadian itu berlaku pada 2015 dan pihaknya masih menunggu laporan lengkap daripada Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan bangunan baru Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP Cawangan Selangor hari ini. Beliau mengulas laporan NSTP semalam mengenai seorang bekas pelajar sekolah menengah yang memfailkan saman terhadap gurunya kerana didakwa tidak masuk ke kelas dalam tempoh 7 bulan pada 2015. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isu etika guru ponting melalui keratan akhbar yang saya lampirkan ini, perkara ini benar-benar sebenarnya terjadi dalam dunia pendidikan masa kini. Keratan pertama membuktikan seorang guru diberhentikan kerja kerana ponting selama sebulan. Keratan kedua adalah seorang bekas pelajar menfailkan saman kepada bekas gurunya yang tidak hadir ataupun ponting kelas selama 7 bulan di Sabah. Ikut logik akal, perkara ini tidak sepatutnya berlaku dalam dunia perguruan. Tetapi bila guru tidak menitik beratkan accountability, tidak menitik beratkan profesionalisme ini, maka berlakulah perkara-perkara yang tidak masuk akal ini di kalangan para guru. Antara faktor guru ponting yang boleh saya nyatakan di sini adalah yang pertama, tekanan dan bebanan kerja. Semua sedia maklum mengenai betapa besarnya cabaran seorang guru pada masa kini. Mereka bukan sahaja mengajar, tetapi terpaksa menghadapi pelbagai kerenah pelajar semasa berada di sekolah, di samping terbeban dengan tugas-tugas tambahan yang semakin bertambah dan tidak masuk akal. Ada juga guru-guru yang terbeban dengan kerenah pihak pentadbiran yang tidak ada toleransi dan tidak langsung mengambil peduli mengenai kebajikan guru. Dan yang kedua antara faktor guru ponting adalah tuntutan dan masalah peribadi. Perkara ini berikutan terdapat kes di mana ada di kalangan guru yang sanggup memonting semata-mata untuk pulang ke kampung lebih awal, sama ada pada hari raya ataupun sebaliknya. Yang lebih teruk lagi, sanggup mengambil surat cuti sakit palsu demi melunaskan tuntutan dan masalah peribadi tersebut. Perkara ini, tuan-tuan, tidak sepatutnya berlaku di kalangan para pendidik. Dan antara faktor yang ketiga adalah pengaruh rakan sejawat. Perkara ini banyak berlaku kepada guru-guru baru yang dilihat mudah terpengaruh dengan sifat rakan guru yang senior. Kebiasaannya guru yang lama akan mengekalkan momentum gerak kerja yang setara dan tiada peningkatan dalam perkhidmatan. Maka guru-guru baru ini mudah terikut serta mungkin takut melakukan anjakan paradigma dari sudut gerak kerja yang dituntut dalam pengajaran dan pembelajaran pada masa kini. Antara cadangan penyelesaian yang saya utarakan di sini adalah iaitu pembahagian tugas yang relevan. Pihak pentadbir pengurusan sekolah mungkin boleh menyimak semula bagi setiap guru yang ada di bawah pentadbirannya itu untuk melihat pembahagian tugas dan tanggungjawab yang disandang oleh mereka supaya mana mereka tidak lagi terbeban dengan tugasan-tugasan sampingan yang diamanahkan kepada mereka. Dan yang kedua, merancang program motivasi guru. Maka di sini pihak pentadbir pengurusan sekolah boleh sentiasa merancang program-program yang sentiasa meningkatkan motivasi
dalam diri seorang guru, iaitu memperbaharui semangat para guru dalam menjadikan diri mereka seorang guru yang profesionalisme dan seorang guru yang sentiasa bersemangat dalam mendidik anak bangsa. Dan yang ketiga antara penyelesaian yang saya cadangkan adalah pemantauan daripada pihak pentadbir sekolah. Maka guru besar dan juga pihak pentadbir sentiasalah memantau kehadiran dan prestasi guru-guru di bawah penyeliaannya agar sentiasa meningkat dan sentiasa membawa kebaikan kepada sekolah. Maka dengan berakhirnya cadangan penyelesaian tadi, maka berakhirlah taklimat tata tertib daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi akhir kata, saya mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada semua para guru. Mudah-mudahan dengan taklimat dan penerangan saya pada hari ini akan memberi pandangan yang lebih luas dan semangat kepada guru-guru untuk terus bertugas secara berdedikasi dan sentiasa bersemangat dalam mendidik anak-anak bangsa yang menjadi aset kepada negara. Ma asabaka min hasanatin faminallah, apa yang baik itu daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi, apa yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf kalau ada terlanjur kata, tersilap kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.